Adakah anda mengalami masalah susah nak masuk tidur? Atau anda dah tidur lama tapi bangun pagi badan masih penat? Atau anak anda degil jenis susah nak masuk tidur? Inilah penyelesaiannya, Lucid Pro Spray. Sebuah spray kelulusan KKM yang terdiri dari bahan-bahan semula jadi untuk terapi tidur anda. Dengan formulasi premium dari magnesium, jojoba seed, chamomile dan lavender untuk membantu deria rehat anda. Masalah tidur anda yang tidak pernah cukup sebelum ini pasti akan dapat diselesaikan. Cara pakainya juga mudah. Anda hanya perlu spray sahaja di tapak kaki anda, urut-urutkan sedikit, dan dalam masa 30 minit anda akan berlayar ke alam mimpi. Tekan beg kuning untuk anda yang menonton di TikTok atau ikut link di description dan bio untuk pembelian. Di zaman rock kapak dahulu, muzik rock tumbuh seperti cendawan di sana sini, baik di kampung, bandar, malah juga di IPTA. Bagi pemuzik dari IPTA lazimnya mempunyai pola pemikirannya sedikit berbeza. Peminat rock negara tentu tahu antaranya seperti kumpulan Belantara yang cukup terkenal di kalangan pelajar pengajian tinggi. Namun selain Belantara, kumpulan yang satu ini juga merupakan kumpulan berasal dari IPTA. Mereka adalah kumpulan Cinema. Diasaskan pada tahun 1987 pada awalnya menggunakan nama Weevil di ITM Skudai, Johor Bahru oleh dua pelajar, iaitu bassist Jazlan dan drummer Harris. Mereka telah disertai oleh seorang gitaris berbakat dari Singapura, iaitu Roslan. Dipengaruhi oleh muzik dari kumpulan lewat 70-an ke awal 80-an seperti Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen dan Van Halen. Weevil amat aktif menyertai persembahan pentas di IPTA mereka, malah juga memasuki pertandingan Battle of the Bands sekitar Johor Bahru. Mereka turut disertai oleh vokalis Malik dari Singapura yang banyak dipengaruhi muzik progressive rock seperti Yes dan King Crimson. Seraya dengan itu menukar nama yang lebih tepat mencerminkan haluan muzik mereka yang diumpamakan mereka sebagai satu tayangan gambar, iaitu Cinema. Cinema juga telah mula diuruskan oleh Halim yang merupakan abang kandung pada drama Haris, dan bersama-sama barisan ini mereka mula berhijrah ke Kuala Lumpur untuk mencari peluang rakaman dan meneruskan impian musikal mereka. Sebagai bekas pelajar IPTA, Cinema mengimplementasikan beberapa strategi untuk menaikkan nama mereka sendiri di pesada muzik rock yang kian kompetitif. Antaranya menempatkan diri mereka bersama pemuzik serta penggiat underground di Central Market, sekaligus membuatkan pola berfikir mereka berbeza dibandingkan kebanyakan rockers lain. Antaranya, penganjuran konsep mereka sendiri dengan meletakkan nama-nama besar pada masa itu seperti Bloodshed, Left Handed dan Wings sebagai jemputan istimewa, sambil Cinema sendiri sebagai kumpulan pembuka pentas. Anjuran-anjuran konsert Cinema ini juga berskala besar dan diadakan di venue-venue ternama pada masa itu, antaranya Hollywood East Club Ampang Park dan The Dome Pulau Pinang. Strategi ini sedikit sebanyak membuka mata ramai pihak kepada kumpulan Cinema, sekaligus membuatkan mereka cukup dihormati. Sesuatu yang juga dibuat oleh penganjur-penganjur gig underground dan juga kumpulan Mega beberapa tahun kemudiannya. Pada masa ini jugalah Cinema mula merangka dan merakamkan lagu-lagu mereka sendiri dalam bentuk demo tape dan dihantar ke beberapa syarikat-syarikat rakaman. Pengedaran demo tape Cinema ini telah dikelola oleh manager mereka Halim dan juga Khalid, manager kumpulan Punisher. Berjaya memperolehkan Cinema tawaran rakaman album di bawah syarikat rakaman ASP yang sedang menikmati kejayaan dengan penghasilan album kumpulan Wings. ASP mula merangka untuk mengeluarkan album pertama Cinema dengan menjemput John Goh selaku penerbit album. Walau bagaimanapun, demi komersialisasi, pihak ASP meminta agar lagu-lagu Cinema yang sedia ada diubah muziknya agar mudah diterima umum. Pengubahan hala tuju konsep Cinema dari awalnya yang lebih berpaksikan progressive rock yang rumit kepada AOR melodic rock yang lebih santai dan komersial membuatkan vokalis Malik tidak bersetuju, lantas meninggalkan Cinema. Lagi yang berjodoh, hidup.
Satu sesi uji bakat diadakan demi mencari pengganti Malik dan akhirnya vokalis bersuara tinggi dari Seremban Negeri Sembilan iaitu Amir telah dipilih sebagai vokalis baru sinema. Bersama-sama Amir, sinema merangkakan semula lagu-lagu mereka dan memasuki studio untuk rakaman album. Amir yang banyak dipengaruhi muzik glam dan hair metal seperti White Lion, Great White, Cinderella, Dokken dan Bon Jovi menambahkan warna yang sedia ada kepada lagu-lagu sinema kali ini. Akhirnya, setelah berhempas pula sesi rakaman di Putih Boys pada tahun 1989, album pertama sinema diberi judul Sandiwara hinggap di pasaran di bawah edaran ASP Records. Okey, sinema Sandiwara. Jadi, diorang dah beri agak lah kalau gua susun macam ni kat depan ni. Bermaksud album ini mempunyai copyright lah, kan. Di sini kita ada sinema first album Sandiwara. Gua ada 2 kat depan ni sebab satu ada stiker dekat dia punya inlay, stiker tanda harga. Manakala yang ini yang tak ada stiker tanda harga lah. Sebenarnya sinema Sandiwara dan sinema Wayang Orang ni dulu gua memang pernah ada banyak lah. Tahun lepas, tak ada dulu sangat pun, tahun lepas. Sebab pada masa tu gua dapat korek store syarikat rakaman ASP ni. Kan, mungkin lu orang semua dah tahulah, gua ada pernah cerita dekat ulasan Rock Kapak Fabian kan. Gua pernah cerita lah pasal tu kan. Dan kaset-kaset sinema Sandiwara dan juga sinema Wayang Orang ni gua dah habis jual lah sebenarnya kan. So apa yang tinggal ni dekat depan ni je lah kan. Sandiwara yang ini gua tak jual pasal dia ada stiker tanda harga kan, di mana benda tu special lah pada gua. Sebab dalam banyak-banyak kaset Sandiwara yang gua dapat dekat store ASP pada masa tu, hanya satu ni je yang ada tanda harga dekat dia punya inlay kan. Tak adalah satu, rasa macam ada jugalah beberapa keping lah, tapi tak sampai 10 lah yang gua ingat kan. Tapi dah habis jual semuanya, tinggal yang ni je lah gua masih simpan kan. Kira kalau lu orang pujuk gua suruh jual yang ni pun gua takkan jual lah. Pasal kebanyakan kaset sinema Sandiwara ni payah nak simpan balik ni. Kebanyakan kaset sinema Sandiwara ni yang ada dekat store ASP semuanya tanpa stiker tanda harga. Gua pun tak pasti kenapa dia orang tak standardize kan. Cuma yang ini je yang ada tanda harga kan. Dan ada beberapa keping lagi yang tak sampai 10. Tak tahu kenapa tak banyak kan. Kebanyakannya semua yang tak ada stiker tanda harga lah. Macam ni lah kan. Rasa masa tu dapat sekitar dalam 200 keping lah. Dan gua bahagikan dengan seorang lagi, 2 orang lagi sahabat gua, iaitu Asyarul Nizam dan juga Andy Rockers. Jadi ketiga orang kami telah habis menjual kaset-kaset sinema Sandiwara dan juga kaset sinema Wayang Orang. Yang ni tak banyak dekat store ASP, ada berapa keping je kan. Yang ini ada banyak, dalam 200 keping. Yang ni tak sampai 40 tak silap, tak sampai 30 pun rasanya kan. Banyak yang defect juga. Okey, jadi dekat sini juga ada demo tape sinema yang gua dapat daripada store ASP lah. Ini demo tape sebelum album Sandiwara, seperti yang telah gua tunjuk dekat video awal tadi. Menampilkan 5 buah lagu. Siluman adalah lagu yang menjadi lagu Temasya lah kemudiannya kan. Kebanyakan lagu-lagu lain semua kira hilang macam tu je lah, tak dapat masuk ke dalam album Sandiwara. Tak silap ada lagi satu lagu lah, gua tak ingat lah. Gua ada tulis sebelum ni, pasal yelah bila kita nak buat, inilah kelemahan ulasan verbal macam ni, pasal kadang-kadang kita tak ingat. Mungkin ada yang ingat boleh komen lah dekat sini kat kotak dia ada tulis Frame Connection. Tak tahu apa benda sebenarnya Frame Connection tu. Bila gua tanya dekat ahli-ahli sinema, khususnya Jazlan kata nama sinema yang dulu adalah Weevil, bukan Frame Connection. Ini mungkin kotak apa kaset orang lain ke apa ke, bawah alam, gua tak pastilah. Kita tengok demo tape dia lah. Kat sini ada tulis demo Hidup Frame Connection. Hidup adalah tajuk album, tajuk demo tape sinema ni kan. Kita boleh nampak kat sini ada satu lagu bertajuk Hidup kan. Jazlan kata mungkin Khalid, iaitu ni lah, ada nama dia kat sini, Khalid Taib, iaitu manager kumpulan Punisher yang menghantar demo tape ini kepada ASP.
Mungkin Khalid lah yang saja tulis nama Frame Connection ni, ataupun tertukar kotak dengan orang lain ke kan. Itu yang Jazlan kata lah. Tapi kalau nak kata tukar kotak tu susah juga, pasal ni ada tulis hidup kan. Hidup ni adalah salah satu lagu di dalam demo tape Cinema 1988 ni. Jadi susah nak cakap kan, wallahu alam. Dan vokal di dalam demo tape ni adalah vokal daripada Malik lah, vokal asal Cinema sebelum Amir masuk. Yang tadi buat cerita tu dia dah merajuk sikit pasal konsep muzik yang ASP mahukan telah mengubah sound progressive rock yang dia mahukan lah kan. Memang rare lah mana nak dapat shoot demo tape zaman rock kapak. Sebab demo tape zaman rock kapak ni, band-band rock kapak khususnya bukan macam band underground. Band underground bila buat demo tape dia akan buat dubbing, lepas tu dia akan edarkan, sama ada jual ataupun trade kan. Tapi macam demo tape rock kapak ni biasa ada satu-satu ni je lah kan. Kalau ada dubbing pun yang dia dah bagi dekat syarikat rakaman. Jadi kalau syarikat rakaman tu dah simpan dekat store dia, macam kes ASP ni, sampai kesudah lah demo tape ni tak ada siapa boleh dengar kan. Mujur lah gua dapat korek store ASP, jadi dapatlah bawa keluar demo tape ni. Dan juga demo tape wayang orang. Yang ni demo tape wayang orang. Cuma yang ni bukan macam demo tape hidup. Yang mana hidup ni diorang telah buat apa sesi jamming lah kan, rakam menggunakan 4-track mixer channel tak silap. Yang ni pun ada juga demo tape lagu yang M. Nasir berikan pada Cinema, pun ada dapat di store ASP. Dan juga kat sini ada Cinema DJ Mat Hello punya interview 2 bulan 5 1989. Dia daripada sesi interview lah bersama DJ Mat Hello RTM. Okey, kita ketepikan dulu. Ini pun kita ketepikan dulu. Okey, jadi kalau lu orang semua nak dengar demo tape Cinema ni, baik yang demo tape hidup, demo tape wayang orang, interview bersama DJ Mat Hello, ada gua letak dekat description link dia Okey, wayang orang pun kita letak tepi dulu lah, sebab kita sekarang nak ulas pasal Sandiwara. Okey, jadi Sandiwara ini mempunyai copyright oleh NSR sebab album ini seperti yang gua dah cerita sebelum ni, syarikat rakaman ASP pada tahun 1991 menghadapi sedikit masalah guaman lah. Jadi dia punya hati-hati dia dah jual dekat syarikat rakaman NSR. Jadi album yang telah dikeluarkan semula oleh NSR dari kumpulan Cinema adalah Sandiwara lah, di mana NSR telah keluarkan versi CD sekitar tahun 2010 macam tu lah. Jadi pendek kata, NSR ni mana-mana album yang dia dah reissue dalam bentuk CD, dia akan terus claim ke dalam dia punya YouTube dan Spotify. Jadi bila dia dah claim kat dalam YouTube dan Spotify, maksudnya 10 lagu di dalam ni semua ada copyright lah. Jadi disebabkan itu 10 lagu dalam album ni tak boleh nak diletakkan langsung di dalam video ini. Jadi kita buat ulasan secara verbal lah kan. Okey, jadi jom kita tengok dalam dia. Hai, teringat 4 tahun dulu masa gua mula-mula buat ulasan rock kapak Cinema episod 7. Pada masa tu memang sangat banyak kekurangan, tak interview sebarang ahli Cinema. 4 orang ni langsung gua tak interview kan. Alhamdulillah sekarang berkat bantuan daripada Ajoy Rockers, di mana beliau telah tolong mendapatkan kontak bersama bassist Jazlan. Ini Jazlan. Pada awalnya sebenarnya dia kontak Haris, iaitu drama Cinema, beberapa tahun dululah, tak silap tahun lepas ke 2 tahun lepas. Tapi Brother Haris macam enggan mengulas lanjut lah, macam tak berapa nak share sangat lah. Mungkin dia dah tak nak ingat zaman tu ke apa, wallahu alam. Tapi dia try pula kontak, cari, akhirnya berjaya juga jejak Brother Jazlan kita. Jazlan ni pun memang the right person lah kalau kita nak interview pasal Cinema ni, pasal beliau lah sebenarnya antara pengasas Cinema yang asalnya, bersama-sama Haris lah antaranya. Dan Jazlan ada bersama Cinema daripada awal hingga ke album Wayang Orang. Jadi lengkap lah kalau boleh dapat cerita daripada Jazlan ni, memang senang cakap lengkap lah daripada awal perjalanan hingga ke penghujung. Memang semua di tangan dia lah sebab dia sentiasa bersama Cinema. Alright, jadi album Wayang pula dah, Sandiwara ni antara cover album yang cukup cantik. Menurut Brother Jazlan, ini gambar yang diambil daripada salah satu show mereka kan. Jadi sebab tu ada lampu lighting warna biru, flare lighting. Haris dengan lighting warna biru, Jazlan dengan lighting warna merah-merah oren, Roslan dengan lighting merah oren, dan juga Amir dengan lighting warna neon kuning hijau macam tu. Ini betul-betul 80s.
memang 80-an punya design lah, dengan asap flare macam tu kan. Kalau lu orang biasa dengan design-design 80-an, ini adalah kebiasaan design 80-an dengan asap flare macam ni dan lighting warna yang begini. Memang cantik. Gua memang suka betul cover album Sandiwara Cinema ni kan, dengan logo diorang cantik lah kan. Antara logo diorang yang paling cantik dekat album ni lah. Menurut Jazlan, ini adalah daripada graphic designer ASP sendirilah. You did a good job, brother. Dan di sini adalah gambar line up cinema di hadapan panggung wayang Coliseum di Kuala Lumpur. Menurut Jazlan juga, cinema Sandiwara di belakang ni memang diorang custom lah kan, khas untuk sesi penggambaran ni. Cuma dia kata dia tak berapa puas hati dengan dress up diorang pada masa ni lah, sebab nampak macam rockers biasa je kan. Sebab menurut Jazlan lagi, sebab tu sesi penggambaran ni diorang macam tak diberitahu lah, kata korang kena dress up lawa-lawa ni, kita nak photoshoot. Macam tak diberitahu lah. Jadi diorang datang berpakaian agak santai lah, cuma Amir je lah nampak macam siap dengan seluar citah dia kan. Memang bass rock lah. Yang lain-lain memang nampak simple lah kan, antara dia. Jadi kat dalam ni ada lagi gambar ahli-ahli sinema yang mana menggunakan gambar daripada cover depan. Ini adalah bahagian kad ucapan dia lah. Kita boleh tengok bahagian ni boleh dikoyak lah kan. Jadi kat dalam ni segala maklumatnya adalah di bahagian belakang lah, bahagian lirik dia. Kita boleh tengok lagu-lagu penciptaan mereka. Okey, kita ulas lebih lanjut sikit lah pasal lagu dalam album ni memang semua ada copyright. Alright, lagu Palsu ciptaan sinema Sandiwara, ciptaan sinema Temasha, ciptaan Khalid dan juga sinema. Khalid seperti yang diberitahu adalah manager kumpulan Punisher. Jadi Temasha ni asalnya adalah lagu siluman kan. Mungkin Khalid yang antara yang mengubahkan dia punya susunan dia supaya jadi macam 2 Minutes to Midnight punya intro kan. Kalau kita dengar perbezaan lagu siluman dengan Temasha ni, melodi nyanyian masih sama kan. Cuma untuk lagu siluman sound dia lebih ke arah garage 70s rock ataupun NWOBHM pun boleh kata juga, macam early new wave of British heavy metal punya sound. Dia punya arrangement riff dia. Kemudian ada Mimpi Semalam, Jeff Kedatangan, Joe, Haluanmu, Joe, PRC 77, Sinema, Buktikan Kesetiaanmu, Joe, Omar Mokhtar Sinema dan Suara ciptaan Joe. Okey, yang ini menurut ahli-ahli sinema sewaktu dalam interview bersama DJ Mat Hello. Nama-nama yang di dalam penciptaan lagu-lagu album pertama Sandiwara ni kebanyakannya adalah sahabat-sahabat mereka sendiri. Jadi memang tak ada pelibatan oleh komposer luar lah. Senang cakap, Khalid seperti kita semua dah cakap tadi adalah manager kumpulan Punisher. Ya, sebab sinema ni diorang lepak dekat Central Market, jadi diorang lebih rapat dengan geng-geng underground sebenarnya. Jeff, Joe, nama-nama ni semua adalah sahabat-sahabat sinema lah, kira kawan-kawan diorang punya lagu kan. Pendek kata, album ini tak ada langsung lagu-lagu ciptaan komposer. Penerbit John Goh, menurut Jazlan lagi, John Goh ni merupakan seorang producer yang bagus, sebab dia betul-betul jaga audio dengan baik, dia jaga vokal dengan baik. Jadi disebabkan itu, kesemua 10 lagu di dalam album ini tak ada yang kena gam lah. Pasal sound dia memang sekata, vokal dia tak ada yang pitching lari apa semualah. Susunan muzik sinema dan John Goh. Menurut Jazlan lagi, majoriti lagu ni, boleh kata bukan majoriti lah, tapi 95% memang adalah air tangan kumpulan sinema sendiri. John Goh kira bagi idea sikit-sikit saja. Itu menurut Jazlan lah. Jadi album ini dirakamkan di Booty Boys. Jadi sound dia boleh-boleh lah kan. Ya, yang bahagian keyboard sebenarnya adalah sentuhan daripada John Goh lah. Jadi kat situlah yang gua katakan 5% tersebut. Ikutkan sinema sebenarnya memang tak ada keyboard kalau original dia kan. Jadi dekat claim gua yang lama dulu, kata album ni adalah melodic heavy metal. Memang betul, album ini adalah melodic heavy metal ataupun melodic rock. Tapi sebenarnya keyboard dominan itu bukanlah idea sinema. Keyboard dominan itu sebenarnya adalah idea daripada pihak penerbit dan juga syarikat rakaman ASP. Dia nak ada sound yang agak komersial. Tapi bagi gua okey, sebab dia membuatkan sound dia orang ni mirip seperti band-band seperti Bon Jovi and melodic rock lah, senang cakap, Journey dan sebagainya lah kan, bila dia orang mengimplementasikan keyboard tersebut.
Tapi sewaktu Cinema sendiri mengadakan sesi persembahan, diorang memang tak ada keyboard kan? Dan diorang memang tak nak, dalam interview kata mungkin diorang akan masukkan keyboardist, tapi ikutkan sepanjang hayat Cinema daripada tahun 1988 hingga 1990, memang diorang tak ada ambil mana-mana keyboardist lah untuk cover diorang punya show. Jadi lagu-lagu macam Kedatangan yang memang kuat sound keyboard dia dimainkan tanpa keyboard sewaktu live. Jadi macam itulah cerita dia kan. Okey, jadi disebabkan album ini tak boleh pasang sebarang lagu dia, jadi kita pergi ke sambungan kisah kumpulan Cinema. Tapi jangan risau, gua tak lupa untuk memberikan markah kali ini. Cinema Sandiwara, berapakah markah yang ingin gua berikan? Seperti mana di ulasan Rock Kapak yang lalu, episod 7 yang original punya tahun 2020 gua berikan markah untuk album ini adalah 10/10. Maka jawapannya masih tetap 10/10. Album ini cukup rencah rasa sebab kumpulan Cinema sendiri yang melibatkan diri sepenuhnya di dalam rakaman dan juga arrangement lagu. Begitu juga dengan sound-sound melodik yang terhasil daripada album ini, maka album ini layak diletak sebagai 10/10. Okey, kita teruskan. Jualan album Sandiwara dijangka melebihi 10,000 unit dengan dua lagunya dicalonkan di dalam muzik-muzik 1989. Iaitu Sandiwara dan Mimpi Semalam. Cinema mula sibuk menjalankan sesi promosi di sana-sini dengan banyak mengadakan persembahan pentas serta menerima undangan di radio-radio arus perdana. Mereka sekaligus mendapat tawaran merakamkan album kedua oleh ASP. Namun, beberapa dugaan mula kunjung tiba. Untuk perancangan album kedua ini, Cinema telah menyediakan sekitar 9 buah lagu baru ciptaan mereka sendiri dan dirakamkan di dalam demo tape untuk pradengar pihak ASP. Namun, lagu-lagu ini telah ditolak oleh syarikat kerana merasakan untuk album kedua, Cinema sebaiknya menggunakan hikmat komposer-komposer popular. Kononnya, wawasan ini agar album kedua ini dapat pergi lebih jauh berbanding Sandiwara. Kemasukan lagu-lagu komposer-komposer ternama di dalam majoriti lagu-lagu untuk album kedua, Cinema amat menghampakan ahli-ahli Cinema. Kerana untuk kali ini, mereka merasakan kreativiti mereka mula diketepikan. Tidak cukup dengan itu, drama Haris juga berkeputusan meninggalkan Cinema kerana mendapat tawaran bekerja di Bali dengan Club Med. Dengan ketiadaan Haris selaku drama asas Cinema, mereka mulai kehilangan semangat. Salah kau berbicara tentang cinta dan manusia. Rakaman mula dijalankan di studio yang lebih berprestij di zaman itu, yakni King Studio. Semua ini diatur pihak syarikat demi mencapai kesempurnaan buat album kedua Cinema. Dengan masa rakaman yang terhad serta lagu-lagu asing ciptaan komposer, Cinema tidak dapat memberikan sepenuh perhatian kepada rakaman dengan hati yang terbuka. Disebabkan ketiadaan Haris, rakaman bahagian drum telah dibantu oleh Sahar dari Love Hunters yang bertindak merakamkan kesemua 10 buah lagu Cinema. Biarpun gitaris Roslan masih berkesempatan bermain kesemua 10 lagu sendiri, namun magic touch-nya sedikit kehilangan akibat kecewa. Akhirnya, setelah mengharungi beberapa detik kekecewaan sewaktu rakaman album kedua selesai juga, dan album kedua ini yang dinamakan Wayang Orang hinggap juga di pasaran pada pertengahan tahun 1990. Alright, dan kali ini kita pergi ke album kedua Cinema, Wayang Orang. Album ni gua pelik juga kenapa NSR tak reissue kembali album ni. Padahal album ini banyak lagu-lagu ciptaan komposer. Dan yalah, bila kita kata ciptaan komposer popular ni, lagu-lagu tu pastinya hit. Tapi kalau gua tak nak bagi apa kejutan dululah kan. Tapi kalau untuk maklumat lu orang semua, album ini sebenarnya boleh dikatakan kurang berjaya lah sebenarnya kan. Sebab lagu-lagunya, 9 daripada lagu dia gua dengar cerita digam. Tapi menurut Jazlan sendiri, dia tak berapa tahu sebenarnya apa yang terjadi pada album ni sebab dia tak nak ambil tahu. Kenapa dia tak nak ambil tahu? Kalau lu orang nak tahu dengan lebih lanjut, tengok video ni sampai habis, okey? Sebab sekarang ni kita fokus kepada ulasan album ini sendiri. Jadi, Cinema Wayang Orang. Seperti yang dah diceritakan tadi, album ini sedikit mengecewakan ahli-ahli Cinema sendiri, khususnya Jazlan, Roslan dan Amir. Sebab diorang sebenarnya dah ready 9 buah lagu seperti yang gua dah ceritakan tadi, tapi syarikat ASP pergi reject 9 buah lagu tu kan. Menjadikan album ini lebih banyak lagu-lagu ciptaan komposer popular. Sebab kononnya menurut ASP,
Oh, sinema kena ada banyak lagu-lagu ciptaan komposer popular, barulah korang punya lagu dan album kedua ni boleh meletup berbanding album pertama dulu yang boleh dikatakan suam-sum kuku. Tapi hasilnya berjayakah ia? Sampai tak ada reissue cerita dia. Kan? Jadi jom kita tengok Medusa Bukit Bintang ciptaan Jai, Harum Mawar Tanpa Kuntumnya ciptaan Yan, Mencapai Langit ciptaan Sinema, Wayang Orang ciptaan Ramli Sarip, Pulang ciptaan M. Nasir, Bingung dan Bosan ciptaan Yan, Nyanyian Kepastian ciptaan Zukiman Rasam, Dunia 69 ciptaan Ramli Sarip, Putaran ciptaan Sa'ari Amri, Dari Cermin Hati ciptaan Bob. Jadi seperti yang lu orang boleh lihat, hanya ada satu sahaja lagu ciptaan sinema di dalam album ini, iaitu lagu Mencapai Langit. Jadi disebabkan itu, sinema memang tak happy lah sewaktu membuat album ni. Ya, diorang memang main sendiri, terutama sekali Roslan. Roslan memang main sendiri ke semua lagu, tapi soul dia tak ada dekat dalam setiap touch dia. Mana taknya lagu yang kau buat kena reject, kau terpaksa main lagu ciptaan orang lain. Happy ke macam tu? Kalau gua tak happy, brother, kan? Pasal sinema ni alih-alih dia bukannya main muzik sebab nak popular, bukan sebab nak jadi glamour, tapi sebab dia orang main muzik adalah kerana ingin meluahkan apa yang terbuku di dalam hati, untuk mengeluarkan dia orang punya jus karya dia orang, kan? Tapi bila benda tu dihalang, of course kita tak happy. Dia orang ni adalah umpama pemuzik underground, maklumlah melepak dekat CM. Jadi mentaliti, cara berfikiran dia orang pun tak sama macam kebanyakan rocker-rockers lain, yang mana tak kisahlah, aku tak dapat main pun tak apa, yang penting aku boleh popular. Ada setengah orang macam tu, kita tak kata semua, tapi ada setengah yang macam tu. Tapi sinema bukan band yang seperti itu. Diorang nak melunaskan apa yang terbuku di dalam hati diorang. Tapi bila album Wayang Orang ni diorang tak dapat buat macam tu, of course diorang frust, kan? Jadi itulah, ada beberapa nama-nama komposer popular kita ada dekat sini. Kita ada Ramli Sarip, kita ada M. Nasir, kita ada Yan, Left Handed, kan? Kita ada Sa'ari Amri, kita ada Bob. Tapi album ni tak berjaya juga pergi, kan? Ada beberapa juga komposer lain seperti Jai dan juga Zukiman Rasam. Menurut Jazlan adalah kawan kepada Bob, arwah Bob Lokman. Dia yang bawa masuk mereka ini untuk tolong ciptakan lagu pada sinema. Jadi album ini diterbitkan oleh M. Nasir, Bob dan Yan. Kalau kita tengok nama kat sini, ini mesti boleh meletup. Tapi tak meletup pun album ni, kan? Macam ada something wrong kat situ, kan? Okey, cerita dia menurut Jazlan, penerbit untuk album Wayang Orang ni macam agak santai sedikit lah kalau dibandingkan dengan John Goh untuk album Sandiwara. John Goh buat vokal betul-betul jaga. Kalau dia dengar ada pitching lari sikit, dia suruh rakam balik. Tapi untuk album ini, ketiga-tiga penerbit ini tidak menegur walaupun ada pitching lari. Jadi membuatkan lagu-lagu yang dirakamkan Amir di dalam album ini ada yang sedikit bunyi sumbang. Jadi disebabkan itulah RTM telah menggam beberapa lagu-lagu di dalam album ini. Itulah cerita dia sebenarnya. Kan. Okey, jadi kalau dibandingkan dengan cover album Sandiwara tadi, cover album ini pula membawa tema yang abstrak. Lukisan Harapan ini adalah hasil daya karya daripada Jazlan dan Roslan sendiri. Kira diorang walaupun tak dapat nak touch pada diorang punya muzik ciptaan diorang sendiri, tapi diorang dapat jugalah touch pada cover art, kan. Kira ada juga diorang punya sumbangan, kan. Selain daripada lagu-lagu yang memang diorang main sendiri tapi tak ada soul, tapi dekat cover art diorang dapat berikan diorang punya soul. Ini adalah lukisan abstrak ala-ala era zaman Picasso macam tu. Sangat interesting lah kalau ikutkan. Dengan dalam dia menggunakan layout berwarna pink, belakangnya tulisan lirik berwarna hitam. Ada sedikit macam WEA punya style. Okey, tadi gua lupa nak cerita pasal kaset Sandiwara tu. Sandiwara menggunakan shell ditanpa stiker sebab dia tahun 1989. Jadi Wayang Orang ni tahun 1990, sebab tu dia print terus di atas shell. Seperti album Analisa, salah satu daripadanya, yang terus print ke atas shell. Wayang Orang ni tahun lepas masa gua dapat daripada ASP tak banyak pun, dalam 30 keping macam tu je.
Dan kebanyakannya defect, alah dah simpan dah pula kan. Kebanyakannya defect bukan pada kaset dia, tapi pada inlay dia. Gua tak tahu kenapa kaset-kaset tu tak ada bahagian kad permintaan ni. Sini dia dah terpotong, tak tahu kenapa kan. Majority lah yang gua dapat dekat store pada masa tu, dalam 20 keping, semua tak ada kad ucapan. Jadi gua pun terpaksa jual murah-murah sikit lah pada masa tu. Jadi casing dia warna putih, kebiasaan typical ASP punya casing kaset. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita ulas. Disebabkan album ini tidak mempunyai copyright, let's go. Disebabkan kehilangan semangat, sinema tidak mengambil tahu akan jualan album wayang orang. Ditambah lagi dengan masalah dalaman syarikat ASP yang melanda di awal 1991. Anggota sinema mengambil keputusan untuk tidak mencampuri urusan dengan syarikat tersebut lagi, membiarkan sahaja hal jualan album. Pun begitu, sinema tetap aktif menerima undangan persembahan di beberapa tempat. Untuk persembahan-persembahan pentas, mereka menggunakan hikmat drama kumpulan Mixed Blood, iaitu Amy. Disebabkan perjalanan sebagai artis rakaman menemui jalan buntu dan kekecewaan, Jaslan, Ruslan dan Amir berkeputusan merehatkan sahaja sinema. Basically, Jaslan mendapat tawaran bekerja dengan sebuah syarikat arkitek antarabangsa dan mulai memfokuskan kepada kerjaya korporat. Manakala gitaris Ruslan sempat menyertai kumpulan-kumpulan underground seperti Nemesis dan Naked Butterfly. Sebelum bergabung bersama Amir untuk projek album kedua dan terakhir kumpulan Black Rose pada 1994. Bersama-sama Mario di posisi bass dan Jeff di posisi gitar kedua. Album kedua dan terakhir Black Rose yang muncul pada 1994 itu berjudul Rock and Roll, membawa sisi unik identity sound sebenar kumpulan Black Rose yang diidamkan Mario dan Jeff, digabungkan bersama sisi kreatif Ruslan dan Amir dari sinema.